Hai semua, salam sejahtera. Jadi untuk hari ini kita masih lagi dalam bab 8, yaitu jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Dan minggu lalu kamu sudah belajar dalam 8.1 kan? Oke, jadi untuk hari ini kita akan masuk terus ke dalam 8.2. Oke, dalam 8.2 ini kamu akan belajar berkaitan dengan kemajuan pengangkutan di Asia. Oke, jadi kita akan tengok apa jenis-jenis pengangkutan yang termaju dan juga yang paling terbaik di Asia. Kita tengok yang pertama adalah jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Oke, landasan kereta api ini merupakan rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien dan juga paling canggih yang menghubungkan 4 pulau utama di Jepun, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan juga Kyushu, dihubungkan melalui rangkaian jalan kereta api yang berteknologi tinggi dan maju. Dan sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi ini dikendalikan oleh Japanese National Railways ataupun JNR. Dan laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan, maksudnya bandar-bandar besar seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto, dan juga Osaka. Jadi maksudnya di sini landasan kereta api Shinkansen ini dia menghubungkan di antara bandar-bandar besar ini. Oke, di 4 bandar-bandar utama ini. Dan jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari adalah sebanyak 358 perkhidmatan. Maksudnya satu hari ya, jadi bayangkan dalam satu minggu berapa perkhidmatan ataupun berapa laluan ulang alik yang akan mereka lalui. Oke, dan kira-kira 445.000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini setiap hari. Oke, jadi kalau kamu tengok di sini, oke, dalam peta ini, di sini merujuk kepada landasan kereta api di Jepun. Oke, tengoklah di mana stasiun pertukaran dia. Oke, di mana stasiun utama dia. Oke, dia menghubungkan empat bandar utama. Oke, dan apa keistimewaan yang terdapat di kereta api tersebut? Menepati masa. Oke, menepati masa maksudnya tidak pernah terlewat. Contohnya daripada satu stasiun ke satu stasiun dia memerlukan masa 30 menit. Jadi maksudnya masa itu tepat 30 menit. Oke, tidak pernah lewat ataupun tidak pernah kurang. Oke, keselamatan ataupun kemalangan sifar sejak beroperasi selama 50 tahun. Jadi kamu boleh nampaklah di sini penggunaan kereta api ini sangat selamat. Oke, dan mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi. Oke, kamu boleh nampak nanti kalau kamu ada masa, kamu boleh cari di YouTube berkaitan dengan kereta api Shinkansen Jepun ini. Kamu boleh nampak di dalam kereta api itu sangat selesa. Oke, ada pelbagai kemudahan di dalam kereta api tersebut juga. Oke, seterusnya itu yang pertama. Yang kedua kita tengok kepada lapangan terbang antarabangsa Dubai. Oke, sebelum ini cikgu bagi tahu bahwa lapangan terbang antarabangsa Dubai ini adalah antara lapangan terbang antarabangsa yang tersibuk di dunia. Di mana lapangan ini terletak di metropolis Dubai yang merupakan sebuah metropolis yang terbesar, modern dan termasyhur di Emirat Arab Bersatu dan merupakan ini yang cikgu cakap yang paling sibuk di dunia. Diuruskan oleh Dubai Airports dan terdiri daripada 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 9 juta penumpang dalam 1 tahun. Oke, dan Dubai merupakan hub penerbangan yang terbesar di Asia. Oke, di Asia Barat. Oke, manakala yang ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan juga Atlanta. Oke, jadi maksudnya dia punya lapangan terbang ini banyak dikunjungi oleh pelabur-pelabur dan juga pelancong-pelancong daripada luar. Oke, jadi kita akan tengok apa keistimewaan lapangan terbang ini. Yang pertama adalah suasana meriah. Di dalam dia ada restoran, ada kawasan membeli beras dan juga tarikan pelancongan yang menarik. Dan pusat penerbangan yang berperanan mengumpulkan masyarakat dunia dalam kalangan ekspatriat, itu pekerja-pekerja elit. Pekerja-pekerja elit ini maksudnya golongan-golongan yang berkepentingan, yang terkenal. Dan sangat terkenal sehingga terdapat siri dokumentari yaitu
Ultimate Airport Dubai yang ditayangkan di saluran National Geographic, dan Terminal 3 dihaskan hanya untuk syarikat penerbangan Emirates. Maksudnya tidak terlibat dengan penerbangan daripada luar lah, khas untuk dalam kawasan Arab sahaja. Okey. Dan kalau kamu nampak di sini adalah bagaimana kemajuan lapangan terbang antarabangsa Dubai daripada tahun 1960 sehingga tahun 2010. Okey. Kamu boleh nampaklah di sini pada tahun 1960 dia mula beroperasi, maksudnya mula digunakan. Okey. Dan lepas tu 1970, 10 tahun kemudian diperluaskan lagi, okey, menggunakan kapal terbang Concorde dan juga Boeing. Okey, lepas tu 1980 menjadi destinasi untuk mengisi minyak di Teluk Parsi. 1990 terminal kedua. Okey, tadi yang pertama, yang kedua dilengkapi dengan kemudahan perkhidmatan seperti pusat perniagaan dan juga hotel. Lepas tu pada tahun 2000 wujud sudah terminal ketiga. Okey, dan merupakan terminal kedua terbesar di dunia selepas terminal di London. Dan pada tahun 2010 dia naik lagi taraf. Okey, ruang legar lapangan terbang yang lebih luas untuk menampung bilangan penumpang yang semakin meningkat. Jadi kamu bayangkan sekarang sudah tahun 2021, bagaimana perkembangan dan juga kemajuan lapangan terbang antarabangsa Dubai ini semakin maju, dan juga semakin banyak orang menggunakan lapangan terbang ini. Okey. Dan yang ketiga adalah pelabuhan Hong Kong. Okey, pelabuhan Hong Kong ini dikatakan adalah berkedudukan strategi di Laut Cina Selatan yang secara semula jadi terlindung daripada angin monsun ya. Dan dasar laut yang dalam membolehkan menjadi antara pelabuhan yang paling sibuk, masyhur dan juga penting. Okey, dasar laut yang dalam ini penting supaya kapal-kapal yang besar pun dapat berlabuh. Okey. Jabatan Marine Hong Kong bertanggungjawab mengawal aktiviti perkapalan kargo dan kontainer secara menyeluruh, menjaga keselamatan pengemudian kapal, menjalankan rondaan di pelabuhan dan menguatkuasakan undang-undang antarabangsa yang ketat. Jadi pihak yang bertanggungjawab adalah Jabatan Marine Hong Kong. Dan pelabuhan ini menjadi pemangkin pembangunan dan kemakmuran Hong Kong kerana terletak pada kedudukan laluan perdagangan dunia. Maksudnya di sini pelabuhan ini menjadi penghubung di antara negara-negara dunia. Okey, negara-negara di dunia. Jadi apabila mereka mau berdagang ataupun mau menjalankan aktiviti perniagaan, mereka menggunakan pelabuhan Hong Kong sebab dia berada di kedudukan yang strategik. Tengok ya, pada tahun 2016 pelabuhan ini telah mengendalikan 19.8 juta kontainer dan jumlah kapal perdagangan yang berlabuh adalah sebanyak 370-952 ribu buah. Okay, jadi semakin daripada tahun ke tahun peningkatan kemajuan pelabuhan Hong Kong ini semakin berkembang. Okay, dan pelabuhan ini dia dapat meningkatkan ketersampaian di Hong Kong. Okay, maksud meningkatkan ketersampaian, memudahkan perhubungan, okay, sama ada penduduk dalam negara Hong Kong ataupun luar daripada Hong Kong. Dan ini antara keistimewaan pelabuhan Hong Kong. Yang pertama adalah pintu masuk ke negara China. Yang kedua antara pelabuhan yang mengendalikan duty pelabuhan yang rendah. Maksudnya cukai pelabuhan lah yang sangat rendah. Jadi dia menjadi tumpuan kepada pedagang luar lah. Okay. Dan proses pemunggahan kontainer dan kargo hanya mengambil masa 10 jam secara purata dan merupakan antara yang terpantas di dunia. Dan yang terakhir, satu-satunya pelabuhan di dunia yang menjalankan operasi pemunggahan kargo di tengah laut untuk mengatasi masalah kesesakan trafik di pelabuhan. Oke, jadi keistimewaan yang ada di Hong Kong ini menjadi tumpuan ataupun menjadi kesukaan kepada orang-orang luar ataupun pelabur-pelabur daripada luar. Jadi untuk hari ini itu sahaja untuk pelabuhan Hong Kong, lapangan terbang antarabangsa Dubai dan juga landasan kereta api Shinkansen. Okay, thank you.